Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu ingin kongsikan panduan rumusan KSSM. Soalan ini dikemukakan dalam kertas 2 bahagian C nombor 9. Rumusan diberi peruntukan sebanyak 30 markah. Cadangan masa yang perlu anda buat 45 minit. Baiklah, cikgu kongsikan panduan umum rumusan. Panduan yang pertama, panjang petikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Panduan yang kedua, petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Panduan yang ketiga, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 bahan daripada sumber yang berbeza. Contoh, petikan, prosa, puisi dan grafik. Tetapi mempunyai tema yang sama. Panduan keempat, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Seterusnya, panduan kelima, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Panduan yang keenam, markah keseluruhan isi ialah 20 markah, iaitu pendahuluan 2 markah, bahagian isi 16 markah, kesimpulan 2 markah. Panduan ke-7, calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap, iaitu isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Panduan ke-8, markah bahasa dinilai secara holistik 10 markah, iaitu cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. Panduan ke-9, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang ke-10, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Yang ke-11, jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei. Jadi bermaksud 3 perenggan. Adanya perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Di sini cikgu berikan contoh item. Bahan pertama. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Ini contoh item rumusan KSSM bagi SPM 2021. Ini arahan soalan bahan pertama. Ini petikan yang diberi daripada sumber, dipetik daripada majalah Dewan Bahasa. Okey. 4. Baca petikan ini dengan teliti, dapatkan kata tugas dalam petikan ini. Ini secara lengkap contoh item rumusan yang dipetik daripada Dewan Siswa bulan Ogos 2015. Lihat, dalam arahan soalan tidak ada kata tugas. Pastikan murid membaca petikan ini dengan teliti
carilah tema, fokus pertama dan fokus kedua dalam bahan yang diberi. Bahan kedua berbentuk bahan grafik tentang pelancaran Bulan Kebangsaan 2019. Logo ada tertera di situ, sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Antara aktiviti yang diadakan semasa Bulan Kebangsaan, 3 Ogos pelancaran Bulan Kebangsaan 2019, Dataran Pahlawan Melaka. 31 Ogos Hari Kebangsaan 2019, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pada 16 September 2019, Hari Malaysia yang diadakan di Kuching, Sarawak. Hashtag sayangi Malaysiaku, hashtag Malaysia bersih, hashtag kemakmuran bersama. Okay. Jadi murid-murid perlu teliti bahan grafik ini. Terdapatnya fokus pertama dan kedua juga. Jadi kita lihat seterusnya bagaimana kita nak menjawab rumusan. Ini panduan ringkas jawapan. Panduan 2 fokus. Semasa menulis pendahuluan, rumusan membincangkan fokus pertama dan fokus kedua yang murid-murid perlu dapat daripada bahan pertama dan bahan kedua. Dapat 2 markah. Kalau murid menjawab rumusan membincangkan hanya beri fokus pertama saja, dapat 1 markah. Andai kata diberi 3 fokus, 3 bahan. Rumusan membincangkan fokus pertama, fokus kedua dan fokus ketiga. Murid akan dapat 2 markah. Seandainya murid menjawab rumusan membincangkan fokus pertama dan fokus kedua, hanya dapat 1 markah sahaja. Seterusnya, bahagian penutup rumusan. 2 markah diperuntukkan untuk menulis penutup rumusan terdiri daripada tema, cadangan, kesan. Hendaklah ditulis dalam 1 ayat sahaja. Baiklah, setelah membaca petikan daripada bahan pertama, isi bahan pertama yang petikan fokus pertamanya berkenaan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Pertama, kempen kibarkan jalur gemilang. Kedua, program yang bercorak kenegaraan seperti pertandingan, nyanyian lagu patriotik dan pementasan teater drama. Juga dianjurkan oleh badan bukan kerajaan atau NGO, pihak sekolah dan agensi-agensi kerajaan. Isi bahan pertama petikan fokus kedua. Tanggungjawab atau peranan atau tugas generasi muda. Isi yang pertama, membina kejayaan negara. Yang kedua, mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. Yang ketiga, membantu pihak kerajaan bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara. Isi yang keempat, memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. Isi yang kelima, mengisi perjuangan kemerdekaan. Yang keenam, memastikan prinsip demokrasi dan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. Isi bahan grafik. Fokus pertama, usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda. Isi pertama daripada bahan grafik, pelancaran Bulan Kemerdekaan. Yang kedua, menyambut Hari Kebangsaan. Yang ketiga, menyambut Hari Malaysia. Yang keempat, menghayati tema
Hari Kebangsaan. Yang ini contoh pengiraan isi. Contoh 1. Bilangan isi bahan pertama, terdapatnya fokus pertama iaitu usaha. 2 isi perlu dinyatakan dalam penulisan rumusan anda. Kemudian fokus kedua pula peranan, beri 6 isi. Jadi calon kena beri 2, 6. Bilangan isi yang diterima untuk fokus pertama dan fokus kedua dalam bahan pertama ini 2, 5 atau 1, 6. Baik, adalah lebih baik kita beri 2 isi untuk fokus pertama, usaha, 6 isi untuk fokus kedua, peranan. Baik, seterusnya kita beralih kepada bahan kedua, fokus pertama iaitu usaha. 4 isi ada dinyatakan dalam bahan grafik. Calon perlu beri 2 isi. Jadi jumlah isi yang ada dalam rumusan yang lengkap adalah 8. Jadi 8 kali 2, 16 markah. Baik, pengiraan isi contoh kedua. Jika 3 fokus diberi dalam bahan pertama, kedua dan ketiga. Baik, bilangan isi bahan pertama. Fokus pertama langkah 6 isi, fokus kedua punca 2 isi, calon beri 6, 1. Kemudian bahan kedua pula fokus pertama langkah ada 2 isi, calon beri 1 isi. Manakala bahan ketiga fokus ketiga kesan 3 isi, calon beri 2 isi. Jadi jumlah kombinasi setiap bahan adalah 8 isi. 8 isi kali 2, 16 markah. Selesai bahagian markah isi. Yang mana murid perlu mencari fokus pertama, fokus kedua di dalam bahan yang diberi. Begitu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Bertiup bayu meliuk tualang, menyentuh dedaun pohon pala. Bahasa Melayu di laut dijulak, didaulat dijulang, dalam SPM penentu segala. Sekian, terima kasih. Kita akan bertemu kembali sesi perkongsian cikgu seterusnya.